dia disebut dalam mikro pengawal. Jadi bila kita sebut mikro pengawal, jadi maknanya microbit boleh, Arduino boleh, dan mikro pengawal lain pun boleh. Tapi saya tak galak sangat mikro pengawal yang lain selain daripada microbit dan Arduino ni. Sebab microbit dan Arduino satu dia lebih senang digunakan. Dia ada block programming. Lepas tu dia adalah open source. Itu yang saya memang suka kepada dua-dua micro pengawal ni, microbit dan Arduino ni. So jadi dalam DSKP dia di dalam kata modul 6.4 yang kita menggunakan pembangunan atau cara di dalam micro pengawal. Kalau nak ikutkan dari segi teknikalnya, kalau bahasa teknikal izinkan saya untuk cerita benda yang cikgu buat sekarang ni adalah kita panggil adalah physical computing. Maknanya kita buat programming dan kita boleh nampak dalam bentuk fizikal. Sebab dulu kita belajar, masa saya belajar dulu programming, kadang kita tak nampak pun dari segi fizikalnya. Bila kita buat programming tu, kita tak nampak directly nampak orang kata output dari segi fizikal, tak nampak. Tapi dengan adanya orang kata micro pengawal dan yang mudah ni, benda ni dipanggil physical computing untuk memudahkan kita melihat hasil pengaturcaraan yang kita tulis tu. Itu kita panggil physical computing. Alright. So, apakah itu microbit? Okey, untuk yang ini, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut apakah itu microbit, saya stop sharing sekejap sebab saya nak tunjuk. Kejap lagi saya tunjuk balik slide saya ni. Okey, microbit ni. Okey, cikgu boleh nampak ke daripada tangan saya ni microbit ni? Ni nampak tak kat tangan saya? Saya pun tak nampak video saya. Jadi saya nak tunjuk video saya. Boleh nampak. Boleh nampak Okey. Sebenarnya kalau ikutkan microbit ni, kalau cikgu nak tengok, ini yang berada di tangan saya ni adalah microbit. Dia kecil je. Dia tu yang kata dia bersaiz poket tu sebab dia kecil saja, dia nipis, dia kecil dan dia lebih kecil daripada orang kata business card ke daripada credit card dia adalah lebih kecil. Dari segi size. Okey, dan dia adalah compact. Dekat sini yang saya suka pasal microbit ni sebab dia robust. Dia robust dan dia punya orang kata form factor, dia punya size dia adalah kecil. Itu antara perkara-perkara suka dan dia ada banyak features yang ada kat dalam ni. Nanti saya akan explainkan feature-features dia. Okay. So kalau ada yang datang kepada sekolah cikgu yang kata tunjukkan selain daripada peta 4 segi ni, itu adalah aksesoris microbit. Okay. Kalau nak kata microbit dan microbit adalah micro pengawal, yang di tangan saya ni lah microbit ni. Yang selain daripada tu adalah aksesoris kepada microbit ni. So microbit ni lah yang cikgu kena beli. Bukan cikgu kena belilah. Kalau cikgu nak purchase memang kena ada lah. Yang fizikal ni, ini adalah microbit ni. Ini adalah microbit. Okay. So dia kecil. So di depannya kalau cikgu tengok macam ada 4 segi kecil-kecil tu semua adalah LED. Ada push button. Dia ada orang kata input dan output pin dekat sini. Nanti tapi ini pun ada juga soalan cakap, alamak ada pin sikit. Sebenarnya kalau yang besar-besar ni, kalau cikgu nampak saya punya tangan jari ni, dari yang petak besar, ada petak kecil macam organ, macam piano tu kan. Yang besar ni kenapa dia besar? Sebab kita boleh akses dengan menggunakan crocodile clip ataupun banana clip. Kita boleh pakai clip dia nak clip kat situ. Tapi yang kecil-kecil ni tak boleh pakai banana clip. Dia juga adalah orang kata input dan output pin, tapi kita kena akses dengan satu lagi akses dia panggil edge connector. Nanti saya akan tunjukkan. Saya cikgu nampak. Jadi depan ni adalah LED, tu belakangnya ada banyak, dia kata dia ada prosesor dia ada sensor-sensor yang diperlukan. Ada semua ada dekat dalam ni. Tu biasanya cikgu akan tanya, ada yang bertanya kepada saya, perlu ke nak banyak-banyak sensor tu? Kalau sekadar untuk mengikut DSKP, dia lebih daripada cukup. Ada aksesoris lain lah dia akan lebih daripada cukup. Tapi sensor-sensor ni, kenapa sensor-sensor lain ni ada dan memang ada kat sini yang memang saya tak boleh nak buang pun, sekurang-kurangnya jika cikgu hendak menghantar pelajar untuk pertandingan inovasi atau robotik yang memerlukan sensor-sensor tambahan seperti temperature sensor, orang kata sensor cahaya, cikgu nak sensor pergerakan, semuanya dah terbina di dalam microbit ni. Cikgu tak perlu beli lagi peralatan lain, aksesoris lain. Dah cukup sensor yang ada di dalam microbit. Dan ini cikgu boleh gunakan microbit ni bukan saja untuk memenuhi DSKP cikgu juga boleh dah memulakan orang kata
nak adakan satu tim inovasi ataupun tim robotik di sekolah cikgu dengan menggunakan microbit yang sama. Sebab microbit ni adalah reprogrammable. Dia maknanya cikgu, katakan cikgu ada program, cikgu boleh masukkan ke dalam microbit ni. Cikgu program dia, katakan buat benda, dia masuk. Katakan cikgu ada program baru, program minum, masuk. Maknanya program yang makan tu akan dibuang, dia akan masukkan program yang baru. Maknanya dia boleh masuk, keluar. Masuk, mana masuk dia delete yang lama. Masuk yang baru, dia delete yang lama. Itulah orang kata microbit ni, micro pengawal ni. Maknanya dia boleh diprogramkan berulang-ulang kali. Jadi sekarang ni saya nak share juga, sebab cikgu pun ada laptop ataupun handphone di depan mata cikgu. Cikgu boleh pergi kepada, saya show entire screen sekejap. Okey. Apa yang perlu cikgu buat adalah di browser laptop ataupun handphone cikgu, cikgu pergi kepada orang kata browser ni, sebab saya nak tunjukkan apa itu MacCode pula. Cikgu pergi pada browser ni dulu, cikgu type www, www, lepas tu microbit.org. Belum kita mendalam pasal MacCode atau apa-apa lagi ni. Saya nak tunjukkan satu website yang penting, iaitu microbit.org. Ini adalah website rasmi kepada Microbit. Website rasmi. Saya memang galakkan sangat-sangat untuk cikgu explore website rasmi Microbit ni. Ianya adalah percuma, tidak perlu membuat sebarang bayaran pun. Ia adalah percuma. So, next apa yang cikgu perlu buat? Cikgu pergi kepada Get Started ni. Saya pelan-pelankan sikit. Klik pada Get Started ni, klik je, just klik. Okey, cikgu akan ada banyak informasi mengenai Microbit ni. Cikgu ada projek-projek contoh yang cikgu boleh ikuti, dan cikgu ada lesson yang cikgu juga boleh ikuti untuk menggunakan Microbit ataupun MacCode tu. Ada kat dalam website rasmi ni. Jadi apa yang kita perlu buat, kalau first step ni dia akan ajar lah introduction to Microbit dan sebagainya. Okey, yang saya nak tunjukkan adalah user guide ni. Cikgu klik pada user guide ni. Inilah dia yang saya nak tunjukkan. Sebab saya tak letakkan dalam slide, sebab saya nak tunjukkan benda yang ada di dalam website, bukan pada slide website. Jadi cikgu boleh refer lagi. Jadi website ni okey, ini adalah okey, kalau cikgu tengok yang atas ni, yang atas yang saya highlight ni, ini adalah Microbit version 2. Okey, sekarang ni version yang saya tunjuk tadi adalah dalam slide saya adalah version 1.5. Ini adalah version 2. Dia telah menaik tarafkan orang kata Microbit ni. Size dia tetap sama. Dia punya susu tetap sama, cuma dia ada tambahan adalah dia ada built-in speaker, dia ada microphone, built-in microphone, dan yang compose dengan accelerometer semua memang ada. Tapi yang dalam slide saya ni, apa yang saya tunjukkan adalah yang original Microbit ni, yang 1.5 ni. Jadi dalam 1.5 ni, macam dalam saya punya kamera tadi, pada muka depannya dia ada, atas ni dia ada USB connector. Lepas tu dia ada yang kecil-kecil yang part segi tu, dia adalah 25 LED lights. Dia ada button. Lepas tu dia ada input dan output pin. Dia ada pin I/O, dipanggil input dan output ni. Dia ada kosong, yang nampak adalah 0, 1, 2 dan 3V dan GND. Yang ini untuk kalau kita ada projek yang simple, yang tidak perlu menggunakan orang kata wire-wire, jumper wire ke apa, hanya menggunakan crocodile clip, kita boleh menggunakan pin-pin yang besar ni untuk akses. Dan kalau ada yang beritahu cikgu yang pin pada Microbit tak banyak, cuma ada 3, jawapannya salah. Sebab dia setiap benda yang kecil-kecil macam piano ni, ini adalah juga input dan output pin. Kalau tak salah saya, dia ada dia ada feature-features dia kat dalam ni. Kalau cikgu nak tahu contoh macam berapa pin yang ada, cikgu pergi pada pins GPIO dan dia akan bagi tahu cikgu berapa banyakkah pin-pin yang ada pada Microbit tu. Cikgu boleh klik pada learn more about the pins. Dia akan tunjukkan dia. Contoh macam cikgu open link dan cikgu boleh nampak orang kata info-info detail yang saya tak terangkan pada hari ni. Cikgu boleh ni kat dalam ni semua dia punya orang kata maklumat yang diperlukan. Maknanya dia ada 25 pins, dia akan terangkan secara detail mengenai feature-feature yang ada pada Microbit ni.
dia ada push button, dia ada apa, alright, okay. Ini daripada belakangnya tu yang saya kata dia ada kompas, dia ada accelerometer. Contoh macam cikgu nak buat projek yang orang kata kalau bergegar buzzer akan berbunyi, cikgu boleh menggunakan micro:bit sebab dia ada accelerometer. Maknanya kalau kita macam guna on shake, dia akan men-trigger buzzer berbunyi. Maknanya semuanya dah ada built-in di dalam satu orang kata micro:bit tu. Okay, ini adalah feature-features dia. Cikgu boleh tengok dia ada BBC micro:bit in school, dia ada home learning. Lepas tu dekat sini kalau kita klik pada projek, okay, pada projek. Jadi pada projek, jadi kita boleh tengok projek-projek yang ada bagi contoh. Lepas tu dia ada lesson juga. Jadi ini semua cikgu boleh refer secara percuma untuk cikgu orang kata belajar sendiri di rumah. Dan saya rasa info-info yang kat dalam ni memang banyaklah cikgu, yang memang kadang saya pun refer dekat dalam ni jika saya tidak pasti dengan orang kata micro:bit ataupun MacCode. Jadi apa-apa cikgu pergilah kepada www.micro:bit.org ni. Nanti mungkin Cik Farid boleh type sikit dekat chat tu, www.micro:bit.org ni. Ini adalah website rasmi kepada micro:bit. Okay? So next, saya buka balik slide saya. Okay? Saya buka balik slide saya. Untuk kita summary-kan dia adalah micro:bit adalah mikro pengawal. Dia adalah perkakasan. Dia sama macam Arduino. Dia lebih kurang macam Arduino. Dia adalah spesies yang sama dengan Arduino tapi jenama yang berbeza. Jadi dia adalah micro:bit. Micro:bit ni adalah mikro pengawal dan kita perlu programkan dia. Kita programkan dia macam micro:bit ni, kita programkan dia dengan menggunakan MacCode. Nanti saya akan tunjukkan MacCode. Jadi kita guna programming yang kita tulis di dalam MacCode dan kita muat turunkan ke dalam micro:bit. Maknanya nak bagi arahan kepada mikro pengawal tu, kalau micro:bit, ni micro:bit, ini adalah MacCode, kita tulis program, kita downloadkan, kita masukkan ke dalam mikro pengawal yang micro:bit ni tadi untuk membuat sesuatu sistem untuk menjalankan sesuatu aplikasi. Jadi kita menggunakan MacCode sebagai untuk menerima pengaturcaraan dan juga micro:bit sebagai dia punya perkasan. Jadi itu sebab saya selalu kata kena bezakan di antara dua perkara ni. Apakah itu micro:bit dan apakah itu MacCode. Micro:bit perkakasan, MacCode adalah orang kata alat untuk kita buat programming. Dan sebelum saya terlupa cikgu, MacCode ni sebenarnya dihasilkan oleh Microsoft. Okay, jadi kadang-kadang cikgu tengok MacCode ni, kadang-kadang ada MacCode yang untuk EV3 ataupun untuk SAS body punya tu pun ada, micro:bit untuk buat benda lain pun ada. Tapi MacCode yang kita gunakan adalah MacCode untuk micro:bit. Okay, jadi sampai setakat ni cikgu clear ke perbezaan di antara micro:bit dan MacCode tu? Jadi kalau dah bersedia dan memang faham membezakannya, kita buka balik, saya tutup sekejap slide saya. Kita buka balik kepada micro:bit.org ni. micro:bit.org. Ada yang bertanya dengan saya, micro:bit ni dia tak boleh ke pakai handphone untuk membuat programming? Saya akan tunjukkan, sebenarnya boleh. Dia ada dua cara. Sama ada kita menggunakan Bluetooth ataupun kita menggunakan wire pun boleh dengan menggunakan handphone. Sebab saya tahu ada kengkangan sekolah yang mungkin komputer dia tak berapa nak okey ke apa di sekolah. Kita boleh menggunakan handphone juga. So next adalah kita klik pada Let's Code ni. Okay, Let's Code ni, dah klik pada Let's Code, cikgu akan nampak satu paparan seperti ini. Let's Code, cikgu tarik, cikgu pergi tengok, dia ada MacCode editor, dia ada Python editor. Cikgu tengok pada dua ni, sebenarnya dia ada banyak lagi bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan untuk membuat programming pada micro:bit. Tapi untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, untuk sekolah rendah memang saya galakkan sangat-sangat kalau boleh just tumpukan kepada MacCode editor. Sebab dia adalah block programming punya. Cara kita buat programming itu adalah secara menggunakan block. Yang Python editor ni adalah, dan kita adalah menggunakan syntax. Orang mana kita menaik. Itu yang susah tu, sebab syntax ni kalau kita tidak mahir, saya rasa tidak perlulah kita tengok kepada Python editor ni. Jadi apa-apa pun, cikgu just refer kepada MacCode editor. Klik pada MacCode editor. Okay, cikgu tengok MacCode editor. Nanti dah keluar macam ada
bulat atau ada titik, 2 titik tu, okey, cikgu akan sampai kepada orang kata orang kata di sinilah yang berada di depan cikgu tu, okey, dia ada new project, lepas tu dia ada tutorial, cikgu boleh cuba tutorial-tutorial ni walaupun tanpa menggunakan microbit pun tak apa, cikgu boleh menggunakan MacCode untuk buat pengaturcaraan. Jadi apa yang saya tunjukkan dekat sini sekarang ni adalah proses untuk kita buat pengaturcaraan di dalam MacCode. Dia kena mengena lagi dengan microbit ni. Microbit ni memang tak ada lagi, tak wujud. Mana bukan tak wujud, maknanya kita simpan dulu ke tepi, kita just fokus kepada MacCode editor ni. Sebab MacCode editor ni adalah untuk kita buat pengaturcaraan. So next, cikgu klik kepada new project. Okay, new project. Okay, cikgu letaklah nama apa-apa cikgu nak. Kalau macam saya akan tulis PPD, katakanlah PPD Sheshe dulu lah kan, dan saya create. Cikgu boleh letak apa-apa nama sekalipun. Okay. Apa yang cikgu perlukan adalah browser saja. Cikgu tak perlu nak download apa-apa sekalipun pada laptop ataupun PC ataupun dekat handphone cikgu. Tak perlu nak download. Sebab kesemuanya MacCode ni dia menggunakan secara online. Kenapa online? Pertamanya, dia senang dari segi maintenance dia. Sebab MacCode ni, dia akan sentiasa ada feature-features baru, penambahbaikan di dalam MacCode. Itu tak boleh pening dah. Sebab bila cikgu buka je MacCode editor ni, dia akan terus update dengan apa saja perubahan yang ada. Itu dah kurang dari segi maintenance kita nak buat. Lepas tu yang keduanya, kita boleh akses di mana-mana sahaja. Nak dekat rumah ke, nak dekat dewan ke, dekat mana-mana pun kita boleh akses as long kita ada internet. Dan internet yang diperlukan bukanlah sepanjang masa. Internet bukanlah kita kena stream macam kita tengok video, bukan. Dia hanya masa nak mula, dan juga masa kita panggil kita nak compile, ataupun lepas kita buat programming tu, kita macam nak run sekejap kita punya program tu kan, atau kita panggil compile dalam bahasa teknikal ni dia adalah compile. Waktu nak compile tu dia akan menggunakan internet. Maknanya dia ada masa permulaan dan masa kita nak compile kita punya program, baru kita menggunakan internet. Selain daripada itu kita tak gunakan internet. Alright? Dan kalau ada yang bertanya dengan saya, Alay, kalau internet memang teruk kat sekolah, macam mana kita nak buat? Itu pertama memanglah kan, kalau boleh kita panggil lah kita punya orang kata dari segi network boleh kita kena perbetulkan. Tapi kalau kita boleh menggunakan secara offline. Maknanya dia ada offline version yang kita boleh download ke dalam laptop atau PC. Tapi saya memang tak galakkan sangat kalau menggunakan MacCode yang offline ni. Sebab kadang kita tak dapat, kalau ada changes ke apa, kita tak boleh nak update. Lepas tu tak ada siapa pun dah inform yang kata, kena update ada version baru ke apa, tak ada. So, saya rasa saya memang amat menggalakkan pihak sekolah jika ada yang menggunakan MacCode, yang akan menggunakan MacCode atau menggunakan microbit nanti, buatlah secara online supaya dia lebih senang dari segi maintenance dan sebagainya. Maknanya kita punya laptop spek pun tak payahlah nak terlalu tinggi. Kalau kita pakai online, even kita pakai netbook ke yang ada dekat sekolah, kita ada Chromebook pun, kita masih boleh belajar, orang kata membuat programming ni dengan menggunakan MacCode. Kita boleh, masih boleh. Tak ada masalah, saya dah cuba memang boleh. Okey, sekarang kita dah buka kat sini tadi, kita dah buat create project. Kalau kita pandangan depan cikgu, sebelah kiri cikgu perasan tak yang sebelah kiri ni ada macam, orang kata macam ada microbit secara macam gambar kan. Kalau kita tengok dari segi fizikalnya, ini fizikalnya, tapi kalau katakan fizikal tak ada, yang sebelah kiri ni ada dalam bentuk simulasi. Simulasi. Mana simulasi fizikal dia? Maknanya kita boleh tengok straight away programming kita tu dan melihat hasilnya secara fizikal tapi dengan menggunakan simulasi. Okey, kita buat satu projek yang pertama lah. Katakanlah bila kita buka-buka ni, dia akan ada sebelah kiri ni ada microbit secara simulasi. Yang di tengah-tengah ni ada basic, ada input, ada music, ada LED, ada radio, ada apa semua. Ini adalah arahan ataupun arahan-arahan yang boleh diterima oleh microbit. Yang orang kata kita sebagai library. Okey, lepas tu yang sebelahnya ada on start dengan forever. On start dengan forever ni adalah tempat untuk kita menulis pengaturcaraan. Lepas tu yang dekat bawah ni adalah yang download ni, kita nak download ke dalam microbit. Yang ni yang sebelah yang ada PPDHN ni adalah tempat untuk kita save file kita dan sebagainya. Nanti kita akan tengok daripada sedikit demi sedikit.
Okey, kita buat satu projek yang pertama, yang paling senang lah sekali kita cuba adalah kita nak menghasilkan orang kata saya nak buat, kalau cikgu tengok dari segi simulasi ya, yang ada A dengan B ni adalah push button push button. Lepas tu yang ada kecil-kecil, kalau cikgu tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada 5 kali 5 LED Jadi sekarang ni saya nak menyalakan love nak displaykan love pada lampu LED saya yang ada di microbit. Jadi apa yang berlaku adalah kita boleh buat klik pada basic. Cikgu klik pada basic, cikgu cari pada show icon. Klik pada show icon. Okey, cikgu akan nampak dia macam warna kelabu Jadi apa yang cikgu buat adalah cikgu klik kepada show icon tu, klik pada sebelah, kalau pakai mouse klik pada sebelah kiri, lepas tu tekan lama-lama dan tarik dia contohnya ke bawah forever ni. Bawah dia sampai dia boleh snap macam tu, dah lepas. Cikgu akan buat macam tu. Maknanya tarik dan lepas. Okey? Jadi apa yang akan berlaku adalah cikgu tengok pada simulasi cikgu di sebelah kiri tu, nampak love tu dah mula menyala. Maknanya daripada situ kita menyala, dah menyala dah. Dia dah menyala. Ataupun kalau nak letak kat on start ni pun boleh. Nanti kita akan tunjukkan apa beza forever dengan on start Okey. Nah, on start pula apa yang berlaku kalau kita letak bawah on start ni selain pada forever apa yang akan berlaku pada display kita pun menunjukkan love juga. Jadi daripada situ kita kata, oh maknanya daripada sini mudahnya kita boleh menyalakan LED tu dengan menggunakan command yang ada pada Makco tu. Ini dari bentuk simulasinya untuk kita pastikan bahawa programming yang kita hasilkan, peraturan yang kita tulis ni, adakah ianya betul ataupun tidak. Selepas kita pastikan ianya betul, apa yang kita perlu buat, kalau mana yang ada microbit tu, saya nak tunjuk bentuk fizikalnya cikgu just cocok USB cable pada laptop cikgu. Kalau yang pakai laptop kalau yang pakai handphone tu kena pakai OTG atau menggunakan Bluetooth. Kita cocok dekat sini. Cocok dekat sini. Sekejap. Dia macam ketat sikit. Okey. Dia akan cocok kat sini. Okey, sekarang cikgu tengok display saya masih lagi kosong Sekejap saya tunjuk reset. Saya tunjuk. Saya buat benda lain sebab sini pun dah ada love. Ini adalah program yang benda lain saya buanglah benda ni. Saya buang benda ni. Katakanlah saya nak keluarkan PPD hulu langat. Saya gunakan show string. Saya letak dekat on start ni. Okey. Dan saya tukarkan PPDHL. Katakanlah PPDHL. Saya katakan saya nak keluarkan LED ni. Dia akan keluar huruf PPDHL. Apa yang akan berlaku pada simulasi? Dia akan keluar PPDHL. Lepas tu dia habis. Jadi sekarang saya tahu daripada simulasinya, walaupun tanpa ada microbit ni, programming yang dihasilkan, yang saya tulis ni dah betul berdasarkan simulasi. Dan apa yang saya perlu buat, saya boleh downloadkan dia terus ke dalam microbit saya kat tangan saya ni cikgu. Saya harap boleh nampak Okey, daripada tangan saya ni, minta maaf saya punya ni agak lambat sikit laptop saya ni. Sampai dia keluar. Dia tak keluar lagi lambat dah keluar. Oh, ni saya lupa nak setkan satu perkara. Ni okey, ni dia akan tanya dekat mana kita nak simpan. Bila kita cocok USB cable tu secara dekat PC kita tu ataupun dekat senarai directory tu, dia akan keluar satu dipanggil microbit ni. Maknanya sekarang ni laptop saya ni indikator menunjukkan bahawa laptop saya ni telah terconnect dengan microbit yang ada dekat tangan saya ni. Maknanya tak ada masalah. Selalu masalah kalau tak ada nampak microbit ni, maknanya tak ada lagi connection between laptop dengan microbit saya. Jadi apa yang perlu buat, saya just klik pada microbit dan saya savekan. Saya savekan. Jadi di belakang microbit ni dia ada indikator berkelip, maknanya dia menunjukkan bahawa dia tengah mendownload program yang ada pada laptop ni kepada microbit saya. Cikgu tengok kat sini kata PPDHL. Maknanya dalam masa tak sampai seminit pun cikgu dah boleh menghasilkan satu
programming untuk micro mana dia ada sekejap mana itu sebab saya kata dari segi kesenangannya sekarang ni platform microbit dan Macode ni memang amat memudahkan untuk kita menulis peraturan bagi mengawal mikro pengawal. Dia memang senang, tak macam dulu, dia memang amat senang. Tu sebab saya kata cikgu jangan takut, benda ni memang amat senang. Memang kalau ikut di SKP tu pun dia punya tu pun dia tak banyak sangat, tak terlalu teknikal sangat, tak terlalu mendalam sangat. Dia cuma budak tahu macam mana nak buat programming, macam mana nak buat orang kata apa sambungan sedikit dan mengawal 3 perkara, iaitu dengan menggunakan mikro pengawal kita boleh menghasilkan bunyi, boleh menghasilkan cahaya dan juga boleh mengawal pergerakan dengan menggunakan mikro pengawal. So daripada sini juga walaupun cikgu boleh dah buat ajar macam apa itu flowchart, apa itu jujukan, apakah itu kawalan, apakah itu pilihan. Cikgu dah boleh guna, sandwich boleh juga. Contoh macam ni, katakanlah saya nak buat dia dalam bentuk jujukan. Apa yang saya buat? Saya tambah lagi basic, lepas tu saya tambah lagi. Lepas ni saya tambah pula icon. Jadi apa yang akan berlaku? Lepas tu saya tambah lagi, katakanlah hello. Hello. Jadi apa yang akan dibuat? Lepas tu daripada simulasi ni, budak-budak dah boleh nampak tau, maknanya sekarang apa yang dia buat adalah dia buat PPDHL, habis dia PPDHL, jujukan dia akan buat love, lepas dia buat love, dia akan buat hello. Itu adalah jujukan. Kalau ulangan macam mana pula? Cikgu tengok, onside ni adalah jujukan, kalau cikgu just tarik je, nak tunjukkan mudah kepada budak, letak bawah forever, apa yang akan berlaku kepada kita punya hasil yang ditunjukkan pada LED mula share, lepas tu dia buat love, lepas tu dia buat hello, habis hello dia buat apa? Adakah dia habis saja? Tidak. Nanti dia akan ulang balik kepada PPHL. Jadi pada kat situ, daripada Macode tu cikgu belajar dah boleh orang kata try and error untuk boleh mencuba dan boleh terus nampak outputnya dalam bentuk fizikal simulasi yang ada pada Macode ni. Jadi dah tahu dah, mana dari sini cikgu dah nampak dah. Onsite ni kalau dia adalah jujukan kita akan pakai onsite, tapi kalau kita nak gunakan ulangan, kita akan tukarkan kepada forever. Padahal benda yang sama je kan, tapi kalau kita letak onsite, dia cuma 1, 2, 3 habis. Dia akan stay pada yang habis ni. Kalau kita letak dekat forever, drag and drop, ada, dia buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia ulang balik. Sampailah ke orang kata kita masukkan program yang baru. Okey, kat situ kita boleh dapat. Kat sini cikgu boleh explore, dia ada banyak orang kata lesson-lesson ataupun contoh-contoh yang cikgu boleh tengok. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Saya kan kalau cakap macam ni pun kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan soalan ya. Saya stop sekejap. Ada apa-apa soalan cikgu? Saya buka kepada guru-guru untuk bertanyakan soalan. Yang mana yang tak clear ke, pernah dengar awak cakap tu ke, cakap ni ke, tak apa. Silakan. Ada yang tanya saya. Ada daripada PPD lain yang bertanya soalan ni. Tak apalah, saya tanya soalan tu sendiri. Okey. Soalan yang selalu orang tanya adalah, perlu ke setiap murid ada satu microbit? Okey. Untuk mengajar nanti the best case memanglah sepatutnya satu pelajar adalah satu murid. Tapi kalau kita ada kerenggangan kewangan ataupun kita tak cukup bajet, kita tak cukup apa yang kita perlu buat, yang biasa saya tengok, kita boleh berkongsi. Maksimum yang saya nampak, yang agak ada orang kata apa, boleh nampak dia punya ada orang kata yang paling maksimum lah yang saya pernah buat adalah 3 orang. Sebenarnya saya pernah buat 4 orang, tapi 4 orang ni saya tengok orang yang keempat tu biasanya dia dah tertinggal daripada 3 orang tu. Biasanya maksimum yang saya buat adalah 1 kumpulan 3 orang dan satu grup ada 1 papan microbit. 1 papan microbit. Tapi programming tu tiap-tiap orang boleh buat sebab kita menggunakan Macode. Maknanya dia orang boleh dulu membuat pengaturcaraan di dalam Macode dan membuat simulasi dulu. Dengan menggunakan Macode microbit kan, kita buat simulasi dulu. Lepas tu bila diorang dah okey, so diorang akan gili-gili akan downloadkan programming diorang ke dalam microbit tu untuk melihat bentuk fizikal.
Jadi itu adalah soalan yang selalu orang cikgu-cikgu tanyalah kepada saya, sama ada nak perlu ada satu ke, nak cukup tak ada satu ke, nak dua orang satu ke. Yang paling maksimum yang saya rasa saya punya cadangan adalah 3 orang pada satu kumpulan, dan setiap satu kumpulan adalah 1 microbit. Itu yang saya rasa yang paling minimum. Tapi dari segi pengaturcaraan, semua orang boleh buat pengaturcaraan dan boleh melihat hasilnya dengan menggunakan microbit simulator yang ada di dalam Make Code tu. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, saya teruskan dengan presentation saya lah. Kalau macam tu. Okey, saya share sekejap. Present now. Sekejap Okey. Sebenarnya kita dah buat sikit tadi, dah tengok pasal benda ni. Jadi saya harap cikgu dah faham apakah perbezaan antara Microcode, dan cuma satu lagi saya tak maklumkan pada cikgu. Selepas kita buat programming tadi tu, yang dekat dalam Microcode yang saya tunjukkan tadi tu, dan bila kita save dia ataupun kita nak hantar kepada Microcode awal ni, file yang disimpan, extension filenya adalah biasanya dia akan tulis .hex ni. Macam words kita ada DOC kan, .doc. Kalau Excel kita ada XSLS lah apa kan. Tapi untuk make code ni, file yang disimpan atau file yang di-generate adalah dalam bentuk hex. Nama sebelum tu tak apa, katakan nama dia is1.hex ataupun ppd_hex. Itu bergantung pada nama file yang kita hendak simpan. Tapi extension belakang dia tetap hex. Dia memang hex. Jadi kalau cikgu nak cari balik file tu, mana cikgu tak nak download terus, cikgu nak simpan dalam satu directory lain, dalam laptop cikgu ke ataupun dekat dalam handphone cikgu ke. Kalau cikgu nak cari balik file cikgu tu, cikgu cuma cari find.hex tu, .hex file tu. Itu adalah file yang di-generate oleh Microbit. Okay? Alright? Okay. So, saya nak buat satu lagi program. Satu lagi yang simple adalah saya nak gunakan satu sensor yang ada di dalam Microbit tu. Satu sensor yang ada dalam Microbit tu adalah saya nak gunakan temperature sensor. Jadi, apa yang kita boleh buat? Bila saya ada macam ni, saya akan delete ataupun buat ataupun pergi kepada home. Kita akan klik new project lah. Home. Saya akan klik new project dan saya akan buat, katakanlah saya nak buat project nama dia thermometer. Thermometer, saya just create. Saya create. Sebenarnya ada banyak cikgu kat dalam tu, cikgu boleh gunakan. Dia ada banyak sensor untuk pergerakan, sensor tu, dia ada terlalu banyak. Tapi yang ni saya akan tunjukkan dua lah. Satu pergerakan, satu lagi adalah temperature sensor yang saya akan gunakan. Dan ada dua sensor yang saya akan tunjukkan pada hari ini. Okay? So, pertamanya tunggu sampai dia habis punya loading ni semua. Cikgu boleh tunggu sekejap. Biasanya kalau internet laju-laju tapi hari ni tak tahu kenapa rumah saya kat Sungai Kelantan ni macam slow pula hari ni. Okay. Seperti biasa, cikgu akan nampak benda ni. Bila start tu cikgu akan nampak dia akan keluar Microbit ni. Dia akan keluar semua dia punya orang kata arahan dalam library ni. Lepas tu dia ada orang kata tempat untuk kita menulis pengaturcaraan. Jadi apa yang saya buat, saya tak nak pakai OnStart atau Forever ni. Saya akan buangkanlah, ataupun saya tak nak pakai OnStart ni, saya akan pakai Forever saja. Jadi saya nak buang OnStart ni, saya just klik pada OnStart ni, klik pada mouse sebelah kiri, and then cikgu boleh drag, cikgu boleh drag dan lepas, ataupun cikgu boleh klik dan cikgu klik kanan, tadi kiri, klik kanan dan delete block tu. Mana delete kita boleh drag and drop, ataupun kita boleh klik mouse atau klik kanan atau delete block. Ulang. Saya lagi sangat ke, cikgu? Okey, sekali lagi. Okey, katakanlah benda ni katakanlah sekali lagi. OnStart dia ada tadi, OnStart dia ada Forever. Okey. OnStart Forever. Okey, contoh semula katakan dia ada macam ni. Katakanlah saya nak delete. Dia ada dua cara. Pertamanya adalah klik pada command tu, katakan OnStart tu. Okey. Lepas tu klik lama-lama sebelah
klik lama-lama kiri, mouse kiri, klik lama-lama, dan cikgu tarik je, drag dia sampai keluar nampak tong sampah. Nampak klik dan tarik dia, masukkan ke dalam tong sampah dan lepas. Itu satu cara untuk kita diri. Cara yang kedua adalah klik pada command tu. Mula klik kiri lah, klik kiri, lepas tu klik kanan pada mouse, klik kanan, dan cikgu boleh delete blocks. Mana klik kanan ni dia sebenarnya ada delete block, ada collapse block, add command, duplicate. Lepas tu kalau cikgu tak pasti pasal command tu, cikgu boleh klik pada hub ni. Tapi yang ni saya nak delete, jadi saya just klik kanan, klik kiri dan delete blocks. Okey, nanti dia akan clear kan, dia akan delete kan. Orang kata yang benda yang tak berkenaan. Tapi anda kata cikgu tersalah diri. Apa yang cikgu nak buat ni? Cikgu mula terpening, kita jarang pakai benda ni. Kita dah mula panik. Cikgu perasan tak tadi? Dekat on start dengan on start dengan forever tu, command tu warna apa? Kalau cikgu ingat, command yang tadi tu adalah warna biru. Jadi warna biru, cikgu tengok dekat sini, kan dia ada color-color kan. Color-color ni cikgu just klik kepada yang warna biru, yang basic ni. Okey, jadi cikgu cari dia dekat sini. Cari ni tadi on start atau forever ni ada dekat dalam command basic ni. Jadi cikgu just klik je. Macam ni saya cuma nak pakai forever, saya klik je pada forever tu, klik kiri dan saya letaklah. Saya nak letak mana-mana saya letaklah, tapi yang penting dia berada di tempat yang untuk kita menulis pengatur caraan ni. Clear cikgu Boleh Boleh ikut saya tak apa. Tolong inform saya kalau saya terlalu laju. Okey, dapat. Okey, sekarang ni kita dah ada, saya nak pakai forever ni. Cikgu keluarkan forever ni. Saya akan menggunakan satu command untuk saya mula menggunakan sensor ataupun penderia yang ada pada micro. Jadi apa yang berlaku? Tak apa, jadi tak apa, dia sebenarnya ada modul, nanti saya akan sharekan modul tu juga. Klik pada input. Input ni biasanya adalah segala benda yang kita nak guna. Orang kata nak men-triggerkan kita punya programming tu. Kita akan pakai command yang ada pada input ni. Sama ada kita nak tekan button ke, kita nak guna goncangan ke, kita nak orang kata guna sensor cahaya ke, kita nak guna orang kata kompas ke, kita akan gunakan command-command yang berada di dalam input. Biasanya input ni adalah untuk kita trigger kita punya programming tu, nak startkan program kita tu. Kita nak executekan program kita akan guna command-command yang berada di dalam input tu. Sebab tadi kalau on start dengan forever ni cikgu, yang on start dengan forever ni, biasanya apa yang akan berlaku dengan on start dengan forever ni? On start dengan forever ni, kalau kita pakai on start dengan forever, maknanya programming kita ni punya microbit ataupun microcontroller kita, microbit ni lah, kita power upkan dia, kita masukkan bateri, kita onkan dia akan terus execute, dia akan terus jalankan program tu. Kalau kita pakai on start atau forever. Kalau on start, katakan tadi dia love, dah tu ada keluar ABC lah, dia akan terus buat. Kita tak boleh kawal dia, mana kita on je, dia terus buat tap. Kalau forever dia akan buat ulang. Tapi katakanlah saya tak nak benda macam tu. Saya nak sesuatu yang di-trigger oleh mungkin button ke. Bila orang tekan button, barulah dia buat sesuatu. Kalau dia goncang, barulah dia buat sesuatu. Jadi kita boleh menggunakan, contoh macam tadi saya dah delete tadi, kita boleh menggunakan katakanlah button. Saya nak gunakan button. Jadi apa yang saya perlu buat, saya pergi klik pada input. Ingat input ni adalah kalau kita nak gunakan sesuatu, input ataupun button ke, sensor ke, untuk kita triggerkan kita punya program, nak mulakan program. Jadi saya akan pilih contoh on button A press ni, cikgu klik jadi keluar. Okey, apa yang berlaku adalah on button A press ni, kalau kita tekan button memang tak guna lagi. Sebenarnya apa yang saya buat adalah saya nak tekan button A, dia akan mengambil suhu. Dia akan mengambil suhu. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya akan basic, saya akan buat show number. Sebab ingat kenapa saya menggunakan show number? Sebab suhu adalah dalam bentuk nombor. Jadi sebab kita akan menggunakan show number.
Tapi kalau kita membuat show nombor kosong, apa yang akan berlaku? Dia betul, program ini betul, dia tak tunjuk program ini salah. Tapi hasil yang dikeluarkan itu adalah salah. Saya akan tunjukkan. Betul Sekejap. Okey, katakanlah macam ni kan. Tadi saya kata on button E press. Dia akan show nombor kosong. Apa yang akan berlaku adalah bila cikgu bawa cikgu punya mouse tu, cikgu tarik dia pergi dekat button tu, yang button E tu. Cikgu pasal tak sebelah cikgu berdepan ni tu, cikgu klik yang button E tu. Dia akan keluar kosong. Okey? Jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia tidak mengeluarkan suku tau, dia betul. Mana dia tekan button dia akan keluar show number ni, dia akan keluarkan apa saja nombor yang ada di dalam D. Kalau satu-satu lagi, katakanlah satu lah. Apa yang akan berlaku adalah bila saya tekan ni, bila saya tekan button ni, apa yang akan berlaku? Dia akan keluar satu, dia tak keluar lagi kosong. Dia akan keluar apa saja nombor yang saya letakkan di dalam ni. Tapi apa yang saya perlukan adalah saya nak bila saya tekan button E, suhu yang akan keluar, mana suhu yang ada pada yang dibaca oleh temperature sensor yang ada pada microbead. Jadi apa yang saya perlu buat adalah ini adalah salah satu command untuk kita pakai sensor. Ni kan ada compensating temperature sensor. Saya nak pakai temperature sensor, saya akan pilih yang ni dan saya akan tarik dan letakkan di dalam show number kosong ni. Nampak you Saya dah letak sini, saya tarik, saya akan letakkan dalam show number kosong ni dan saya akan lepas sampai dia jadi macam tu. Ada semua cikgu boleh ikut saya ke ataupun ada yang tertinggal? Okey. Maknanya sekarang ni program saya ni adalah saya tekan button E untuk mendapatkan bacaan suhu yang ada pada temperature sensor saya. Jadi apa yang berlaku? Kita tak ada microbead ni. Betul ke saya punya program ni? Katakan belajar ada microbead kan? Boleh kita menggunakan simulasi, kita just klik sini. Tu kita tekan button A tu. Tengok apa yang keluar. Yang keluar ada di kelas dia tulis 21 kan. Cuba tekan. Betul tak? 2, 1. Ini adalah simulasi. Nak menunjukkan bahawa programming yang kita hasilkan adalah betul. Dari segi sintaksnya, dari segi betul tak apa yang output yang kita nak, kita boleh nampak dari segi fizikalnya. Okey, bila dah ada dari dalam bentuk simulasi ini, maka apa yang perlu dibuat oleh pelajar atau penguru adalah kita kena downloadkan dia. Sebab apa yang ada dekat sini adalah program yang sebelum ni yang saya downloadkan. Sekali saya downloadkan program yang baru. Okey. Saya tekan download ini saya nak mudah sebenarnya ada cara yang lebih kata best practice nanti insyaAllah kalau ada kelapangan ataupun ada pada sisi lain saya akan terangkan dengan lebih detail sebab bagi saya technical ni kalau semua okey, yang paling susah adalah dalam bentuk orang kata nak troubleshoot jika ada sebarang satunya sebab saya suka lebih kepada tapi tak apa, kita cuba apa yang ada. Okey, bila keluar macam ni saya just klik pada microbead dia dah mana dah detect microbead tu, saya klik microbead dan saya tekan save. Jadi apa yang akan berlaku? Maknanya microbead saya akan berkelip-kelip. Saya stop. Okey, microbead saya akan berkelip-kelip. Okey, bila dah habis berkelip tu, kalau cikgu tengok kat depan saya ni, dia tidak keluarkan apa-apa orang kata display sebab ingat tak program saya adalah tekan button E dia baru akan keluar suhu. Itu nampak. Jadi saya tekan button E, dia akan keluar 3. Sekali tekan button E, dia akan keluar 33. Maknanya suhu ambient di bilik saya ni adalah sekarang ni adalah 33 darjah Celsius. Maknanya bacaan yang ada pada microbead ni adalah bacaan yang lebih tepat. Yang tadi tu adalah bacaan secara simulasi saja. Dia bukan bacaan yang sebenar pun. Dia adalah bacaan simulasi. Jadi saya boleh nampak je apa beza on start dengan forever. Apa tu input tu apa boleh input. Jadi sekarang ni kalau on start dia terus nyala tak, saya tak tekan apa-apa. Tapi yang ni dia tak akan buat apa-apa selagi saya tak tekan button input A. Sebab programming saya tadi cikgu ingat programming tadi tu kalau saya present now sekejap okey, macam sebab kalau kita tengok dari segi programming saya kita boleh nampak yang apa yang saya nak buat tadi adalah bila jadi saya punya ni bila tekan button E dia akan keluar
nilai suhu yang dibaca oleh sensor yang ada pada microbit ni. Itu dia. So cuma hanya 1, 2, 3 komen saja untuk cikgu membuat satu projek termometer digital. Jadi kat sini, daripada sini, yang basic ni, cikgu boleh tambah lagi. Maknanya, okey, pada suhu macam ni dia baca, cikgu boleh buat kipas akan on secara automatik. Cikgu dah mula mengajar pelajar cikgu mengenai pilihan. Maknanya kalau suhu macam ni, dia akan nyalakan kipas secara automatik. Kalau suhu pada macam ni, dia akan tutup kipas secara automatik. Jadi maknanya perbaikan kepada projek-projek yang sedia ada. Ini saya cuma tunjuk temperature sensor tapi sebenarnya ada banyak lagi sensor lain. Contohlah kalau saya contoh paling senang lah. Temperature sensor juga, tapi sekarang ni saya tak nak guna button. Saya nak guna kalau bergegar lah, saya boleh keluarkan dia. Saya keluarkan dia, saya gantikan dengan satu command dalam input juga yang saya panggil shake. Shake ni maknanya kalau saya goncangkan dia, tadi saya guna button A kan, sekarang saya nak guna button A, saya cuma guna on shake dan saya masukkan show number ni. Okey, apa yang berlaku pada simulasi saya? Tengok pada simulasi tu dan simulasi cikgu sebelah kiri tu, bila kita pakai shake ni, tiba-tiba dia akan keluar shake kat sini. Nampak tak shake tu? Jadi apa yang berlaku? Maknanya kalau saya goncang dia, pakai mouse goncang dia akan keluar 21. Ataupun saya shake dia, tekan shake ni, dia akan keluar 21. Maknanya goncang microbit kita ni disebabkan oleh ada sensor accelerometer kat dalam tu, dia akan triggerkan command kita untuk membaca temperature. Jadi sekarang ni dari segi simulasi yang kita tahu ia dah betul, kita boleh downloadkan dia. Okey, kita boleh downloadkan dia ke dalam microbit kita. Biasanya saya akan pastikan pelajar-pelajar atau guru yang mengikuti program saya pastikan tidak ada masalah dari segi sintaks dan sebagainya sebelum kita downloadkan dia ke dalam microbit kita. Remember kalau nak tengok hasil yang saya fizikal, setiap kali ada perubahan pada program kita kena downloadkan dia balik ke dalam microbit. Ni kadang-kadang dia lupa nak download, kita kata tak ada ubah apa-apa pun kan. Ada juga macam tu, tapi sebenarnya kadang kita terlupa untuk downloadkan ke dalam microbit ataupun mungkin ada masalah kabel yang mungkin download tak habis atau sebagainya. Ada banyak masalah sebenarnya. Kalau orang kata adalah beberapa masalah, tapi benda tu sebenarnya kita boleh troubleshoot sendiri. InsyaAllah saya akan sharekan sekarang. Nanti kita dah save. Macam biasa kita save. Okey, dan cikgu tengok dia masih lagi berkelip. Okey, dia masih lagi berkelip. Okey, bila dia habis berkelip, mana dia dah habis download, cikgu tu kat depan ni, dia tidak keluar apa-apa. Kalau saya tekan button A pun dia tak keluar apa-apa. Sebab ingat saya dah masukkan satu program yang lain. Jadi program saya, adakah mana lagi tekan button A? Tidak Jadi sekarang ni dia adalah bershake dia bergoncang Tengok pada tangan saya ni. Nampak? Dia baru dia akan triggerkan temperature tu. Jadi maknanya kat sini cikgu boleh buat macam-macam projek yang ada dengan menggunakan microbit. Bukan saja follow SAP aja lah. Mana nak buat projek inovasi ke, seperti cikgu nak buat alat penggera. Saya perasan ada alat penggera tabung kan, dah jam berapa tu kan. Mana cikgu boleh menggunakan microbit, maknanya kalau tabung tu bergegar, dia akan trigger buzzer, dia akan jalan, lampu akan menyala. Kat situ pun cikgu boleh buat kata penambahbaikan daripada projek. Okey, dengan menggunakan microbit ni sebagai micro pengawal sebab dia, bagi saya dia adalah satu perkara yang senang apabila ada make code ni. Itu satu benda yang saya nampak yang memang amat memudahkan disebabkan oleh make code ni. Dan keduanya adalah disebabkan oleh microbit itu sendiri, dia amat mudah dan amat robust untuk digunakan. So ada apa-apa soalan lagi cikgu yang teknikal ni sebelum saya teruskan kepada slide saya yang seterusnya? Sebenarnya ada banyak lagi lah variable lah apa benda ni, tak apa, ini kemudian ini cuma ini adalah untuk pengenalan je. Cukuplah sekadar apa cikgu tahu microbit tu apa, make code tu apa, cikgu dah boleh differentiate pun saya dah alhamdulillah dah untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak cikgu sebelum saya teruskan? Saya tengok ada soalan tak? Okey. Kabel yang kabel ni saya kabel ni dia bukanlah orang kata special kabel ke apa, dia adalah kabel yang as long dia kabel handphone yang untuk data.
dan dia mestilah type B punya, bukan type C dia type B. Dia boleh pakai. Okey. Sementara saya nak tunjukkan tu, saya akan tunjukkan macam mana untuk salah satu cara untuk membuat orang kata programming dengan hanya menggunakan handphone dan microbit. Sekarang ni saya stop sharing sekejap. Apa yang cikgu perlukan adalah, katakanlah tak ada laptop lah ni. Dekat sekolah tak ada laptop. Cikgu boleh menggunakan handphone dan USB cable. Okey, ini microbit, microbit. Ini adalah USB cable handphone tu. Apa yang cikgu perlukan adalah benda ni. Saya suka pakai benda ni. Mana tahu OTG saya tadi? Sekejap kerana ada tetangga OTG ni. Okey. Yang ni saya suka beli. Apa-apa OTG pun boleh. Dia panggil benda ni, dia panggil OTG. OTG benda ni. Benda ni memang kena ada. Kalau nak pakai handphone untuk kita buat programming tu, mana kita nak gunakan handphone, dia ada dua cara. Satu adalah menggunakan Bluetooth untuk buat connection tu. Tapi saya tak galakkan sangat pakai Bluetooth ni sebab dia agak leceh. Berapa? So Bluetooth ni once kita download, kita kena connect balik. Download program kita connect balik. Dia agak leceh. Jadi yang paling senang adalah cikgu beli je OTG dekat handphone. Memang ada OTG ni. Dia murah je. Dekat Shopee pun RM8, RM9 pun ada. Dia sebesar ni. Cikgu besar dia kecil ni. Apa yang perlu buat adalah cikgu cocokkan saya tak tahu cocokkan di belakang ni yang dekat yang tempat kita charging sana handphone tu. Okey, pakai OTG. Okey, ini nak tunjuk dari segi wireless sebab dia lebih stable. Dan cikgu cocokkan ni, cocokkan pada handphone cikgu. Ini saja dia punya connection dia macam ni saja. Okey, dan apa yang cikgu perlukan adalah orang dah tahu pula saya punya password ni. Okey, cikgu pergi kepada Google Chrome Cikgu type dia www.microbit.org ni. Okey, cikgu pergi kepada Let's Code. Okey, pergi kepada Make Code Editor. Okey, biar dia sampai sini dulu. Tapi yang paling penting pada setting handphone tu, cikgu cuma cari OTG. Okey, handphone saya ni untuk handphone saya, handphone lain pun sama. Just type OTG, search. Cikgu enablekan OTG tu. OTG connection tu cikgu enablekan dia. Okey, cikgu enablekan dia. Lepas tu dah tutup. Tutup, pergi balik kepada orang kata kita punya Let's Code tadi tu. Pergi kepada Let's Code, buat new project. Katakanlah PPD. Katakanlah saya buat Love lah. Love. Katakanlah projek ni saya buat Love. Macam biasa macam kita buat dekat laptop tu. Okey. Dan cikgu boleh drag and drop je. Okey, drag and drop. Just tekan show icon, masukkan ke dalam forever ni macam tadi. Dan apa yang paling penting, dekat bawah sebelah cikgu boleh klik ada 3 titik tu, cikgu pair device. Just pair device. Sebelum tu pastikan sebelum tu pastikan kita buka benda ni di bawah Chrome. Tadi saya buka dalam bawah Chrome. Bila buka bawah Chrome tadi, okey, sekali lagi Zuan. Saya just pairkan device. Pair device. Just klik apa yang BBC Microsoft SIM dia, lepas tu connect. Lepas tu okey. Lepas tu just cikgu klik download. Klik download. Apa yang akan berlaku adalah dia akan downloadkan terus ke dalam info saya ni. Dia akan keluar ni. Yang apa saya tulis, yang apa yang saya program ni adalah kosong dengan love. Jadi apa yang keluar ni adalah kosong dan love pada microbit saya. Maknanya kita boleh menggunakan handphone juga untuk membuat pengatur cara dengan menggunakan Make-Code, dan juga kita boleh menggunakan OTG untuk kita downloadkan ke dalam microbit ni. Jadi itulah kadang ada yang kata boleh pakai handphone. Saya dengar dia kata boleh pakai handphone, tak pakai handphone, apa benda semua. Dia untuk microbit untuk Arduino pun boleh, tapi kena ada perkakasan. Sebenarnya ada Arduino pun dia ada shield dia juga. Tapi untuk microbit dia dah memang terbina di dalam satu papan. Dan cikgu hanya perlu menggunakan macam saya kata tadi, satu OTG ni, satu perkakasan yang dipanggil OTG ni untuk connectkan di antara handphone dan juga USB cable dan juga kepada microbit. Maknanya dia ada satu cara, itu adalah satu cara. Satu cara lagi adalah kita ada apps cikgu. Apps untuk microbit semuanya adalah secara percuma. Semuanya adalah secara percuma. Kalau dekat saya ni, saya dah tunjukkan apps kita adalah ni, dia ada tulis microbit ni. Ini dia. Ini dekat dalam App Store dia ada, yang mana dibina oleh Samsung.
Ini adalah apps yang secara percuma kan microbit kita secara Bluetooth dan juga kita boleh buat programming dengan menggunakan microbit dan menghantar data juga dengan menggunakan Bluetooth. Bagi mana kita boleh menggunakan handphone juga ya. Okey, ada apa-apa lagi soalan tak sebelum saya nak teruskan lagi ni? Sebenarnya kita ada kit kita ni sebenarnya ini adalah microbit. Okey, ini adalah microbit dan kita ada juga satu kit. Sebenarnya kit ni pun kita bincang juga kita bincang sebab kita bergantung, kita tengok pada SAP apa yang perlu dilakukan. Dekat dalam kit kami ni, biasanya dekat dalam ni kami tidak menggunakan breadboard dulu masa sekarang sebab saya tengok benda yang hendak dihasilkan ni agak simple, jadi saya hanya menggunakan crocodile clip. Okey, inilah crocodile clip itu sebab saya kata cuma hanya menggunakan 0123 tu, tapi kita akan beli crocodile clip dan kita ada LED, kita ada cahaya, kita ada perintang, kita ada servo motor untuk pergerakan dan juga kita ada buzzer. Ini untuk version 1.5 cikgu ya. Tapi 1.5 ni pun dah tak lama sebab dia dah tak keluarkan lagi. Tapi untuk version tu, buzzer ni nanti akan di-built-in-kan ke dalam papan microbit tu sendiri supaya itu sebab dia makin canggih lah version tu dan dia ada microphone dia sendiri, jadi cikgu boleh, dia ada mic yang terbina juga di dalam tu Jadi untuk kalau nak ikutkan, dia ada, kalau ada banyak pembekal yang datang, dia bagi microbit go bundle yang warna hijau, dia ada macam-macam tapi kalau yang pakai microbit go bundle tu, dia tak cukup untuk memenuhi SKP berapa, sebab dia tak ada aksesoris yang diperlukan untuk memenuhi yang ada cahaya, pergerakan dan bunyi tu. Dia tak cukup. Jadi kat sini dia cukup untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh DSCP yang ni ini benda dia, ataupun nanti saya akan tunjukkan video dia. Tapi terpulang cikgu yang aksesoris tu, kalau cikgu tak nak beli aksesoris, cikgu boleh je beli papan microbit tu, tapi cikgu belilah dekat jalan pasar, servo motornya, perintangnya, ataupun buzzer ni cikgu boleh beli dekat semua dekat jalan pasar pun ada, dekat dalam Shopee pun ada tapi cikgu akan beli asyik-asyik lah. Tapi boleh cikgu nak beli sendiri pun boleh untuk aksesoris juga tapi yang untuk microbit ni saya memang galakkan sangat cikgu belilah dengan orang kata yang authorized sebab sekarang ni saya baru perasan microbit ni pun dah mula masuk yang tak original memang ada perbezaan ni. Kalau siapa yang biasa dengan microbit memang ada perbezaan ni, dan saya tengok yang tak original tu bila masuk tu dalam, sebab ada cikgu yang maklumkan kepada saya tak sampai seminggu dia punya microbit tu dah tak boleh function, dan saya bila dia hantar kepada saya tengok benda tu adalah tidak original. Biasa original dia akan ada macam ada kod dia ada kod masing-masing di dalam microbit tu kita boleh tahu dia sama ada original atau tak original Alright. Ada apa-apa soalan ni cikgu sebelum saya teruskan? Macam ni rupanya perasaan isteri saya bila mengajar anak murid cakap ni alright, okay. Seterusnya adalah nanti kita nak buat ni ada contoh-contoh projek yang boleh dihasilkan. Sekejap saya share. Saya tengah share ke sekarang ni? Sekejap okay, present now. Saya share ke sekejap. Okay. Okey, untuk modul microbit sebenarnya ada kami ada setiap yang membeli dengan kami ni memang ada modul microbit dia macam mana nak gunakan peralatan. Sebenarnya kami ada juga bangunkan orang kata teaching, boleh katakan teaching material lah untuk cikgu-cikgu ni, untuk jika menggunakan microbit. Teaching material tu adalah mengikut modul nanti. Tapi tak ada dalam laptop ni, nanti kemudian saya akan tunjukkan mana modul tu dia akan beritahu berapa jam, berapa semua, apa aktiviti yang dah dijalankan. Ada memang dah ada siap, dan ada juga soalan-soalan dan jawapan bagi setiap aktiviti itu. Memang ada teaching modulnya, dan juga kita ada modul khas untuk pakai kit ni pun kita ada. Itu lain lah, itu maknanya itu modul yang pakai khas untuk kit itu adalah dia tak adalah ikut DSCP ke apa, tak ada, cuma macam mana nak pakai peralatan yang ada di dalam tu. Dan cikgu-cikgu boleh juga pergi ke YouTube channel kami yang ada Evidence System Official ni. Okey, macam yang kata yang kit tu, kalau saya tunjukkan di sini, cikgu boleh klik pada microbit tu, start kit demo project ni. Cikgu boleh, bila cikgu klik pada sini, okey, dia akan
adalah sedikit demo macam mana nak menggunakan kit yang saya tunjukkan tadi, microbit kit tu. Minta maaf lah, saya punya kenapa saya tak tahu internet saya hari ni selalu okey. Ini adalah macam video pendek mengenai kita punya kit tu dan apa yang ada terkandung di dalam ni dan apakah projek-projek yang boleh dihasilkan. Dan dalam masa yang sama di dalam ni juga cikgu ya, kita ada juga nanti cikgu boleh refer pada kami punya Everest System Official. Sekejap saya nak tunjukkan juga. Okay, dekat dalam ni juga sebenarnya dia ada video, video-video mengenai beberapa projek yang boleh dihasilkan dan juga dia ada juga orang kata video-video pendek bagaimana untuk menggunakan peralatan atau perkakasan yang ada di dalam kit kami tu kami ada tunjukkan. Maknanya kat sini ada video-video, ada juga video untuk khusus yang kami buat pada tahun lepas bersama JU, RBT. Jadi saya nak tunjukkan sini bahawa microbit ni dia adalah mikro pengawal, sama juga dengan Arduino. Maka mikro pengawal ni yang menarik, dia boleh buat projek inovasi, contoh macam block alarm sistem ke, nak buat traffic light ke, nak buat apa ke, nak buat sistem pokok yang orang kata apa, menyiram pokok secara automatik ke, kita boleh gunakan microbit. Dan juga kita boleh menggunakan microbit juga, iaitu pengawal ni, untuk membuat projek-projek robotik. Projek-projek kita nak buat orang kata robot yang mengikut line ke, projek yang robot yang boleh mengelak daripada melanggar obstacle ke, macam-macam kita boleh. Itu sebab saya suka bila mikro pengawal ni. Saya tahu ada yang cikgu rasa mungkin agak berat, tapi insyaAllah cikgu lama-lama cikgu akan mahir. Sebab dengan mikro pengawal ni berbagai-bagai projek inovasi dan robotik kita boleh lakukan dengan menggunakan mikro pengawal ni. Jadi kat sini cikgu boleh refer macam nak pakai buzzer, nak buat sambungan, ataupun kalau cikgu ada kucing di rumah, cikgu nak orang kata buat tempat makanan kucing secara automatik. Dan berbagai-bagai lagi cikgu boleh tengok daripada YouTube channel kami. So dan seterusnya adalah selain daripada kurikulum, kita ada juga co-kurikulum. Itu saya kata microbit ni bukan sekadar microbit lah, ada nombor sama lah. Sebab dia ada pelbagai orang kata pertandingan yang mungkin anak murid cikgu boleh join terutama untuk dapatkan PJ scheme punya markah atau apa, iaitu salah satunya adalah khusus untuk microbit, iaitu Microbit Innovation and Robotic Competition MIRC. Jadi biasa kita akan baca tiada tahun, cuma tahun ni kami tak dapat buat sebab ni sebenarnya minta maaf kerana disebabkan oleh COVID ni kami buat peringkat negeri secara online. Yang ini adalah lebih kepada inovasi dan robotik dengan khusus kepada microbit saja, dan kita ada juga peringkat antarabangsa yang kita panggil Do Your Bit punya competition. Ini adalah peringkat international. Cikgu boleh join sekali. Dan untuk yang MIS ni kita ada juga kategori untuk guru, di mana kita buka dengan tajuk penggunaan microbit di dalam PDPC. Kalau siapa yang nak join pun boleh join. So next adalah berapa harga kit microbit ni? Biasanya orang akan tanya berapa harga microbit ni. Kalau microbit bot sahaja, harganya adalah dalam RM70. Bot sahaja RM70. Dan juga kalau microbit go bundle, biasanya saya buat ni microbit bundle biasanya kotak warna hijau. Dia selalu harga dia dalam RM85. Dia cuma ada microbit, dia ada USB cable, dia ada battery holder dan ada bateri. Tapi disebabkan oleh kerana kami mempunyai, sebab kami kata kepada Microbit Foundation yang microbit ni akan supaya mendapat harga yang lebih murah, kerana kami kata bahawa microbit ni akan digunakan di dalam pembelajaran pada tahun hadapan. Jadi kami dengan harga yang agak reasonable dan kami yang produce kini. Jadi harga dia untuk microbit version 1 yang kotak biru ni, yang dalam dia menggunakan board version 1, sekali stok tak banyak cikgu, untuk version 1 memang tak banyak. Memang Sabah dan yang Sarawak banyak beli, Sarawak paling banyak beli sekarang ni, sampai kami pun dah habis stok. Untuk microbit board version 1, pembelian secara LO, jika satu unit harganya adalah RM108. Untuk 10 unit harganya adalah RM98, 30 unit harganya adalah RM88. Sebab kami tidak
sebab kami adalah pengeluar, dan itu sebab kami boleh memberikan harga yang lebih murah compare dengan pembekal. Sebab biasanya pembekal pun mengambil daripada kami, dan saya tak tahu dia berapa dia makan pun saya tak pasti. Tapi yang pasti apabila cikgu beli direct dengan kami secara LO, harganya adalah untuk version 1 10 unit 98, 30 unit adalah 88 ringgit. Okey? Dan untuk pembelian secara tunai, untuk satu unit pun kita akan bagi 98 dan 15 unit adalah harganya adalah 88 ringgit. Tapi ini sehingga stok habis. Sebab stok habis itu apa maksud saya? Sebab kilang sekarang, kilang Microbit ni dah tidak lagi mengeluarkan version 1. Dia dah mula mengeluarkan version 2 dan version 1 punya production dia dah stop. Itu sebab saya kata saya cuma tinggal stok untuk version 1 tidak banyak. Dan selepas habisnya stok version 1 ni, kami akan mula untuk menjual version 2. Version 2 dia agak mahal sikit sebab board yang diberikan kepada kami, Microbit, harga Microbit board yang diberikan kepada kami agak tinggi daripada version 1. Jadi pembelian secara LO adalah sebanyak, kalau satu unit adalah RM120 dan kalau 10 unit dia akan menjadi RM110. Dan pembelian secara tunai satu unit adalah, dan 10 unit adalah harganya adalah RM100. Saya minta maaf cikgu, kalau bukan saya nak naikkan harga ni, tapi board tu sendiri pun dia dah sampai kepada kami pun dia dah agak mahal daripada version 1 tu. Itu sebab harga dia agak mahal sedikit. Jadi kalau cikgu hendak membuat pembelian, kalau ni berminat, cikgu boleh untuk LO, cikgu boleh directly contact saya, ataupun kalau beli secara kuantiti, cikgu boleh hubungi saya directly, WhatsApp je saya. Nanti daripada situ saya akan bantu cikgu dari segi sebut harga dan sebagainya. Dan kalau rasa macam nak beli cash, nak beli satu dulu, nak cuba, cikgu-cikgu saya memang galakkan sangat untuk beli di Shopee. Bukan saya nak promote Shopee ni, bukan apa. Sebab Shopee ni dia punya postage tu murah tau, kalau compare saya yang kena hantar tanpa melalui Shopee punya platform ni. Biasanya kalau tanpa Shopee ni, biasanya harga dia RM7 lebih kalau tak salah saya. Tapi kalau Shopee ni kadang cikgu dapat RM4 lebih, dia lebih murah penghantaran secara biasa. Penghantaran melalui Shopee adalah lebih murah daripada penghantaran secara biasa. Dan kadang-kadang dia ada voucher yang Shopee bagi, yang kurang RM5 lah. Cikgu boleh refer pada kami punya kata online store kami di shopee.com.my, dan setiap pembelian tu biasanya kami akan berikan Elvira Microbit Quick Start Kit manual secara percuma, dan dia adalah soft copy. Dan ikutlah cikgu nak print berapa banyak pun terpulang lah, print lah seberapa banyak cikgu nak print. Itu sebab kami berikan dia secara percuma dan secara soft copy. Sebab dia ada pelbagai, orang kata ada pelbagai manual yang ada. Satu lagi adalah manual version 2. Manual version 2 dia agak intermediate sikit, mana kita menggunakan sambungan untuk orang kata sensor-sensor yang berada di luar daripada Microbit. Pun ada. Tapi apa pun memang kita akan bagi manual. Untuk teaching method nanti kami akan maklumkan bila kami akan release. Benda tu tak ada. Cuma kami tak berani nak release sekali lagi buat masa sekarang. Alright. Okey, rasanya ada apa-apa soalan tak? Apa nak mencuba lagi secara hands on lagi untuk membuat program-program lain ke? Ada cadangan ke? Tadi pun saya tengok dulu ada soalan tak ke, cepat dia dah jawab soalan dah. Dek, 7 jam dek. Kalau ada soalan, boleh tanya terus cikgu kepada saya. Ada sebarang soalan yang rasa tak clear ke apa benda ke? Okey, soalan sensitif ke kalau tangan basah macam mana? Boleh cerita cara penjagaannya? Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan, kita ada satu aksesoris lain. Rubber mana kita boleh, kalau nak jangka masa panjang, elok-eloknya kita beli satu aksesoris yang dia, okey sekejap saya tunjukkan. Asal terkeluar pula ni. Sekejap saya tunjukkan sekejap. Sekejap. Okey.
Okey, dia ada satu aksesoris yang saya rasa amat berguna kalau kita gunakan, kalau ada nanti ya cikgu, sebenarnya kalau tangan basah dia sebenarnya tak ada berapa isu sangat, tapi untuk orang kata menambah ketahanan, lebih orang kata memberikan protection kepada microbit kita boleh menggunakan dia macam sarung getah tau cikgu, yang untuk protect kita punya microbit. Sekejap saya tunjukkan gambar dia. Lambat pula saya load saya punya gambar ni. Tapi dari segi maintenance, untuk orang kata programming kita ataupun platform programming kita, dari segi maintenance-nya boleh saya katakan tiada, sebab maintenance tu semua dibuat oleh MakeCode ataupun pihak Microsoft. Mereka akan update automatically. Allah, lambat pula saya punya ni lah. Sekejap dulu tak apalah kalau saya tak boleh tunjuk dekat sini, saya tunjukkan dekat handphone saya. Okey, saya tunjukkan kat handphone saya, kalau cikgu boleh tengok. Dia adalah sesuatu seperti ni sekejap saya rasa baguslah suara cikgu sebab sesuatu seperti cikgu boleh nampak tak dekat handphone saya ni. Dia sebenarnya dia getah ni, mana kita boleh slotkan microbit ke dalam sarung getah ni. Dia macam ada sarung, dia sebenarnya adalah aksesoris tambahan ni cikgu kalau cikgu nak belilah benda ni dia macam ni, dia mana kita boleh slotkan microbit tu. Sebab saya pun tak pakai sangat yang getah ni. Tapi kalau cikgu nak perlukan, cikgu boleh beli aksesoris tu, kami ada jual lah beli aksesoris tu. Tapi selalunya saya buat masa sekarang ni tak rosak lagi dalam microbit saya, kecuali kalau kita salah supply voltage kepada microbit. Memang dia akan ada masalah. Sebab ada seorang guru tu JU yang berada di salah sebuah negeri tu, dia masa mula-mula saya dah pesankan dia jangan pakai, dia cuba power upkan microbit dia dengan menggunakan 9 volt battery. Untuk makluman cikgu, microbit ni adalah 3. Tak salah saya, dia punya maksimum voltage yang boleh disupply kepadanya adalah 3. Kalau lebih pada tu, mungkin pada awalnya katakan cuma masuk 9 volt, mungkin mula tak ada masalah, tapi cikgu punya microbit tu akan cepat rosak. Sebab dia punya voltage tu adalah over voltage, cikgu supply kepada microbit. Yang paling hendak dijaga adalah voltage supply tu. Memang kena jaga betul-betul. Kalau tak jaga, kalau tersalah pasang dengan voltage yang tak sepatutnya, dia akan rosak. Okey, ada tadi permintaan untuk buat orang kata command thermometer ke? Ada tadi tak apa, saya tunjukkan sikit sekali lagi macam mana saya gunakan thermometer saya pergi balik kepada microbit saya tadi. Okey, saya ulang sekali lagi sebab ada permintaan dari cikgu Yang paling penting, remember, kita ingat ni saya delete, jangan delete, kita klik dan kita tarik dan kita deletekan dia, sama juga benda ni. Kita klik. Saya tak tahu kenapa laptop saya tarik. Okey, apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu pergi basic lah basic. Katakanlah forever cikgu nak baca temperature lah forever. Cikgu boleh pakai forever ataupun cikgu boleh pakai input lah, on button press, cikgu tarik, dan bila cikgu nak pakai thermometer tu, cikgu kena keluarkan satu command daripada input. Cikgu tarik dekat bawah ni ada satu perkataan temperature. Klik cikgu keluarkan dia dan cikgu tarik. Okey, cikgu perasan tak, cikgu kat sini, cikgu tak boleh masukkan direct tau. Kalau benda yang tak boleh masuk, dia takkan boleh masuknya. Cikgu cubalah macam mana pun, dia takkan cuba masuk. Mana dia nak bagi kat sini, benda ni akan jadi error. Dia ada error kat situ, ada syntax error kat situ. Jadi tak boleh, benda ni tak boleh buat. Jadi kalau cikgu perasan, jadi macam warna dia cerah dan temperature ni warna dia macam warna labu je. Maknanya kat sini programming cikgu masih ada masalah lah. Tidak komplit ke, salah ke, itu adalah benda-benda yang boleh ditunjukkan dengan menggunakan MakeCode editor. Jadi apa yang kita perlu buat adalah, untuk temperature ni, kita tahu temperature ni biasanya ia adalah dalam bentuk nombor. Jadi kita perlu buat, kalau kita nak tengok baca tu, kita nak baca nombor tu, jadi kita kena gunakan satu command dalam basic ni yang menunjukkan show number.
Okey, kita keluarkan show number. Jadi cikgu semua ada on button A, cikgu ada show number, cikgu ada temperature. Yang temperature adalah untuk command untuk kita mula menggunakan sensor pada microbead, sensor temperature pada microbead. Itu temperature ni. Yang show number ni pula adalah arahan atau command kepada microcontroller untuk membaca nombor. 0, 1, 2 ke 3 sampai lah ni dari show number. Mana on button A press ni adalah kita nak bagi kita programkan micropengawal kita tu hanya akan execute, akan mulakan program tu apabila kita menekan butang A yang ada pada microbead. Tu je. Tiga komponen. Jadi apa yang cikgu perlu buat adalah masukkan temperature ni masuk ke dalam show number ni. Sebab cikgu tak nak dia tunjuk number kosong. Cikgu nak tengok number temperature tu. So sebab cikgu masukkan temperature sensor, apa yang dibaca temperature sensor tu, dia akan baca oleh show number ni dan cikgu akan masukkan ke dalam ni. Alright? Itu aja. Daripada situ, cikgu nak tahu adakah programming yang cikgu hasilkan ni adalah betul atau tidak. Cikgu boleh klik pada sini, dan cikgu boleh buat secara simulasinya, ambil daripada handphone tu, yang mouse tu jangan klik pada button A. Baru dia akan keluar show number. Okey? Kalau cikgu tak pasti tadi kenapa saya kata on start dengan forever saya tak pakai. Okey, cuba bayang Yang ni dia akan start bila saya tekan button A. Apa pula kelainannya kalau saya letak dalam bentuk forever? Forever. Apa yang forever? Katakan saya ambil show number ni. Pada belajar ni, apa beza dia? Just cikgu tarik dekat sini, tarik dan turunkan ke bawah ni. Cuba tukar je tempat dia. Atau cikgu tengok daripada simulasinya. Simulasinya apa berlaku? Betul Kita tak payah tekan apa-apa. Maksudnya, kita onkan saja micropengawal tu, kita supply saja power, kita power upkan micropengawal tu, microbead ni, dia akan terus execute. Lepas tu dia akan terus dia baca 21. Lepas tu kat sini ni kalau cikgu, satu lagi saya nak tunjukkan, pergi ambil mouse cikgu tu, kan ada tangannya, pergi dekat 21 tu, cikgu boleh tarik, katakanlah suhu berubah kepada 38 darjah Celsius. Betul tak display yang dia akan tunjukkan adalah 38? Ya. Kalau suhu tu berubah kepada 6 darjah Celsius, betul tak display yang ditunjukkan adalah 6 darjah Celsius? Sama juga macam tu. Kalau 26, betul tak ada 26? Dia tetap tunjukkan 26. Tapi disebabkan oleh kita menggunakan perkataan, kita menggunakan command forever, maka forever lah dia akan baca temperature tu. Dia akan baca sensor tu, dia akan displaykan. Dia baca sensor, dia akan displaykan nilai yang dibaca tu. Baca, itulah nama forever. Mana dia akan berulang-ulang. Beza pula dengan on-start. Kalau on-start, apa yang akan berlaku? Kalau on-start, dia lebih kurang macam forever. Forever ni pertama dia adalah berulang-ulang dan dia bila kita onkan micropengawal tu dia terus execute program tu. Sama juga dengan on-start. On-start ni kalau kita masukkan dia ke bawah ni, cikgu akan straight away boleh nampak perbezaannya adalah sekejap je. Apa yang akan berlaku, dia akan start. 21 dia akan baca temperature sensor tu. Tapi apa berlaku compare dengan forever? Forever dia akan sentiasa baca. Tapi on-start ni dia sekali je, lepas tu dah habis. Dia tak buat dah. Sekali je. Mana on-start ni cuma sekali je dia execute. Betul tak? Tak nak buat dah. Yang forever ni, habis, buat balik. Habis, buat balik. Itulah beza forever dengan on-start. Tapi, yang persamaan dia adalah bila kita power up aja dia akan terus execute program yang kita telah downloadkan di dalam micropengawal. Cuma kita menggunakan macam on button ini adalah untuk supaya kalau ni tak boleh masuk dia takkan boleh masuk dia. Nampak dia tak boleh masuk. Jadi kita keluarkan dia, masukkan balik show number ni. Jadi dia akan execute ketika kita menekan button E. Untuk macam ni kan. Tengok dia tak keluar apa-apa kan. Compare dengan forever dengan on-start. Jadi kita perlukan tekan button E, barulah dia boleh di-executekan program yang ada. Jadi dia senang tu. Jadi daripada sini, make code ni, walaupun tak apa microbead pun, dengan make code ni juga pelajar dah boleh nampak orang kata hasil daripada program dia. Straight away dia boleh nampak, orang kata secara simulasinya, program itu dia buat apa. Nampak dari segi fizikal tu dia dah boleh nampak dah. Lepas tu straight away, dia boleh test, dia boleh cuba. Tak sampai berapa minit pun dia boleh cuba. Apa beza forever? Apa beza on-start? Macam bila masa kita pakai ini apa pula yang berlaku? Macam manakah jujukan tu? Macam manakah orang kata pilihan? Macam mana daripada situ pun dia boleh nampak straight away. Orang kata macam
Kalau tidak, dia akan belajar Sudoku, dia akan belajar flowchart. Tapi yang ni, dia belajar semua benda tu dan dia boleh nampak hasilnya secara fizikal. Secara fizikal tu maknanya sama ada melalui simulasinya ataupun secara bukan ataupun secara fizikonya actualnya kalau dah ada microbit tu. Dia boleh nampak kedua-duanya. Jadi maknanya pelajar cikgu tak tertinggal lah. Maknanya tak adalah kita mengharapkan hanya satu dah ada microbit saja baru mereka boleh buat benda tu, tak. Maknanya dia dari segi programming dia boleh buat simulasi dan bila perlu barulah dia akan downloadkan programming mereka ke dalam microbit yang ada tu, sama ada dia share ataupun kalau dia ada seorang satu lah. Itu dia cikgu ya. So ada apa-apa lagi soalan cikgu selain daripada ni, sebab saya turun sikit. Nanti saya akan tunjukkan lebih lagi, insyaAllah. Ada apa soalan lagi cikgu? Cik Zuan, Ya saya. boleh tunjuk sikit yang menggunakan muzik untuk mengeluarkan bunyi, blok muzik. Nak belakang muzik. Okey, simulasi saya tunjukkan simulasi Simulasi. Boleh Boleh. Okey, sekarang tu simulasi sedangkan muzik tu best lah sebenarnya. Saya baru suka lupa lah nak tunjuk. Okey, ni saya dah tunjuk pasal nak pakai sensor apa benda semua. Katakanlah kita nak buat muzik lah Muzik saya muzik ni best lah sebenarnya. Muzik ni kalau kita nak buat tapi muzik ni sebab saya tak tahu, saya bukan cikgu muzik jadi saya tak berapa reti sangat. Jadi kat sini bila kita klik muzik ni dia ada macam melodi, dia ada orang kata tone kalau pandai buat muzik ada bidasi, ada tempo, ada melodi advance Andai katalah saya tak berapa pandai sangat lah. Saya nak orang kata mengeluarkan bunyi kalau version tu dia boleh straight away sebab dia ada buzzer kat dalam tu, tak payah buat sambungan. Just klik katakan start melodi ni lepas tu saya buang ni forever ni dulu. Saya pattern ni dia akan keluar lagu. Okey, katakan lagu dia adalah birthday lah birthday saya Januari tahun depan. Jadi saya katakan saya tak birthday kat sini. Jadi daripada sini saya terus boleh buat simulasinya. Kalau saya tekan button A, ini dia dah tunjukkan simulasi macam mana untuk membuat sambungan sambungan sama ada kita boleh buat sambungan ke buzzer ataupun kita boleh buat sambungan kepada apa dia panggil speaker komputer tu kan yang ada jack tu ataupun earphone kita tu kita boleh sambung. Tapi sambungannya pastikan yang hujung yang positif ni sambung ke pin kosong, yang sambungan yang negatif yang hujung ni sambung kepada JNE. JNE adalah ground Jadi bila kita buat sambungan ni, jadi kita tahu kalau dari sisi simulasi kalau kita tekan button A, cuba tekan button A, dia akan keluar lagu birthday tu. Sebenarnya dia pakai PWM, saya tak nak cerita detail lah apa benda semua tu. Maknanya dapat menghasilkan bunyi dengan menggunakan microbit ni. Dan dia ada tunjukkan juga sambungannya. Sambungan macam mana nak sambung kepada buzzer ataupun sambungan kepada speaker ataupun headphone yang ada di kepala tu kita boleh, mana kita boleh gunakan microbit ni. Alright? Ini adalah salah satu dia punya advantage dia, maknanya dia ada sensor, dia pun dah ada boleh menghasilkan orang kata apa nanti dia boleh menghasilkan bunyi bila version tu dia ada dia punya mikrofon dia sendiri, dia ada speaker dia sendiri bila dia dekat dalam microbit tu sendiri Jadi cikgu boleh buat muzik ni. Jadi apa lagi yang menarik yang saya rasa yang saya buat saya tunjukkan satu projek mudah macam mana kita nak buat, sebab saya tahu ada darjah berapa kot dia ada buat mengenai nak switch on and off lampu Okey, saya tunjukkan satu benda ni mungkin yang terakhir kot saya akan tunjukkan. Contoh kalau saya nak gunakan sensor cahaya sebenarnya sensor cahaya ni adalah pada LED tu sendiri. LED yang 5x5 tu dia boleh menjadi LED, boleh keluarkan cahaya dan juga dia boleh menjadi sensor cahaya. Kalau teknikalnya kita selalu pakai LDR lah, kita akan pakai LDR, tapi LDR tu adalah satu perkakasan lain, tapi yang ni dia dah memang terbina, dia jadikan dia punya LED yang pada papan microbit tu sebagai sensor cahaya. Jadi kat sini saya tunjukkan satu projek mudah, boleh menggunakan simulasi saja. Kita boleh katakan saya keluarkan satu forever. Forever. Lepas tu saya boleh masukkan, saya nak baca saya punya kejap nak tunjuk ke tidak, benda ni memang agak dia kompleks sikit, tapi tak apa saya tunjuk je juga. Dia ada logik kat sini, mana kita boleh tambah satu kat sini.
Dan kita boleh tambahkan satu, dia ada banyak lagi, dia ada math, dia ada apa cikgu boleh tengok Mungkin kita boleh math atau logik logik ni kita boleh buat katakan nilai dia lebih besar atau lebih kecil lah, saya ambil ni lebih besar atau lebih kecil. Okey, dan saya keluarkan satu lagi command, iaitu, jadi cikgu boleh ikut kalau tak boleh ikut tak apa, saya cuma nak tunjukkan macam mana nak buat pilihan tu satu lagi kita boleh guna light level. Light level ni sebenarnya adalah command untuk kita menjadikan kita punya LED itu sebagai sensor cahaya. Jadi apa yang akan berlaku adalah saya boleh letak dia kat sini, light level ni dekat sini. Katakanlah level ni, apa yang akan berlaku pada light level ni adalah kejap. Okey. Sekejap, dia dekat sini, kita letak, ini patut letak, kan? Light level ni katakanlah light level ni nilai light level ni, kalau kita keluarkan dekat sini, saya keluarkan balik, cikgu boleh tengok how, kita tengok how sekejap. Kat dalam ni dia akan bagi tahu berapa nilai-nilai yang dibaca oleh light level tu. Okey? Saya boleh tunjukkan sekejap. Tapi itulah internet dah terlalu slow lah rumah saya ni. Oh, dia tak keluar je, tak apalah. Dia tak keluar masa sekarang, it's okay. Oh, dia kena dah. Okey, katakan macam ni kan, apa yang kita boleh buat, light level ni biasanya nilai dia adalah daripada 0 hingga 255. Saya akan letak kasih contoh lah Katakan jika nilai light level, okey, katakan nilai light level ni adalah okey, katakan nilai light level ni kurang daripada 125 lah contoh. Tapi kemudian saya akan terangkan apa nilai, kenapa dia nilai macam ni, kenapa nilai macam ni. Apa yang berlaku adalah saya boleh gunakan dia sebagai output kepada ni kita panggil digital write pin. Digital write pin ni sebenarnya adalah satu command untuk kita kontrol digital signal. Kalau dah mula teknikal, saya maaf kalau dah terlalu teknikal, saya buat contoh macam ni. Kalau digital write pin ni P0 adalah kosong, maknanya lampu LED akan tertutup. Kalau tidak, dia akan menyala. Contohlah contoh. Apa yang akan berlaku, saya nak tunjuk sebenarnya kat sini adalah daripada simulasi kita boleh tahu, katakanlah light level ini sebenarnya ini adalah simulasi untuk light level mana kalau kurang daripada nilai 125, maknanya 125 katakanlah sini lah, nilai dia sini lah mana dia nak waktu malam. Macam ni kalau kosong ni, kalau cuba tengok, kalau saya letak nilai kosong, dia sebenarnya adalah gelap, maknanya dia pencahayaan tu kurang. Kosong kalau 128 tu, kalau macam warna putih ni, maknanya 128 dah kat atas ni, dia dah mula nampak cahaya, maknanya cahaya dah terang. Daripada sini, daripada simulasi dan daripada command ni, saya boleh buatkan micro:bit ni untuk menjadikan sistem lampu tu akan terbuka dan tertutup secara automatik. Tapi ini agak intermediate sikit lah cuma saya nak just tunjukkan capability micro:bit ni yang dia punya orang kata senang untuk kita berprogram ni. Jadi mana daripada simulasi yang saya boleh nampak, kita tengok pada pin kosong ni kalau dia menyala atau ada tulis nombor 1, maknanya dia tengah on. Maknanya dia tengah on. Kalau katakanlah saya buat, katakan saya buat gelap patutnya gelap satu lah kan. Patutnya gelap adalah dia on. Kalau dia cerah dia akan off. Okey. Apa yang akan berlaku dari segi simulasinya adalah kalau dia gelap dia akan on. Maknanya kita tahu kalau kita buat sambungan dengan LED, LED tu akan menyala. Dan kalau kita buat nilai dia katakanlah lebih daripada 128, 220, katakan cahaya waktu tengah hari kan, dia akan off. Dia akan jadi nilai kosong. Maknanya kalau kita sambung dengan LED itu akan off. Jadi dengan command yang macam ni, cikgu boleh menghasilkan satu projek untuk menghasilkan lampu yang terbuka dan tertutup secara automatik. Atau dengan benda ni juga, dengan yang asas ni juga, katakan cikgu nak buat kipas yang turn on dan turn off secara automatik pun sama. Cikgu tukarkan je lah light level ni kepada temperature tadi.
dan tukarkan nilai itu bergantung pada nilai temperature. Dan cikgu akan buat digital IP, kalau satu dia on, kalau digital IP kosong dia off. Dia yang sama pun, cikgu boleh memanipulasikan program cikgu untuk membuat sistem-sistem yang lain. Jadi maknanya asas dah kuat, cikgu dah boleh buat macam-macam lagi dah. Dan satu lagi yang saya nak tunjuk, tadi kita dah buat simulasi dari segi bunyi, kita dah buat simulasi dari segi cahaya, kita juga boleh buat simulasi. Ini simulasi dari segi cahaya, tapi ini agak level sikit ya. Kalau katakanlah saya nak buat, jadi saya tak nak pakai lah digital IP ni, saya tak nak pakai lah dia on dengan off menggunakan LED. Saya hendak menggunakan servo motor. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya pergi pada pins ni, saya boleh tukarkan dia kepada servo ataupun kita boleh pakai extension yang ada ni. Boleh klik pada extension, kita boleh klik pada servo. Cikgu, tak ada masalah. Dan tu bila cikgu tambahkan extension tu, apa yang akan berlaku, dia akan keluar satu lagi command ataupun library yang dinamakan servo. Cikgu boleh klik dan cikgu boleh buat set servo ni. Cikgu boleh letak kat bawah ni. Okay, katakanlah yang ni adalah 90 lah, kosong lah. Kosong darjah. Itu satu lagi, katakan cikgu buat, dia adalah 180 darjah lah. Katakan cikgu boleh buat 180 darjah. Maknanya dari segi simulasi pun, kita boleh buat macam ni. Cikgu tengok dia dah tunjukkan macam mana simulasi dari segi pergerakan. Jadi sebenarnya servo motor ni adalah untuk pergerakan cikgu. Jadi daripada sini cikgu boleh buat. Katakanlah kurang daripada kosong, dia akan bergerak kepada 180 darjah atau kosong. Kalau dia lebih sini, dia akan bergerak kepada sini. Maknanya dia kita boleh buat projek macam buka dan tutup shade tu pun boleh dengan menggunakan, dan juga untuk mengawal kita punya pergerakan pada servo motor. Maknanya kalau kita tak ada fizikal, kita boleh juga tengok melalui simulasi. Lepas tu kita boleh tukar dia cikgu. Jadi maknanya dari segi simulasi kita boleh cover dari segi cahaya, kita boleh cover dari segi pergerakan, kita boleh cover dari segi bunyi, kita dah boleh buat dengan menggunakan simulasi. Tapi adalah lebih baiknya kalau kita ada orang kata perkakasan microbit itu sendiri dan aksesori lain supaya pelajar boleh belajar tentang sambungan dan juga belajar untuk membuat troubleshoot. Dan cikgu-cikgu boleh belajar juga sekali untuk mengajar pelajar-pelajar kita pada masa akan datang. Saya rasa cukuplah saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanyakan terus kepada saya. InsyaAllah saya akan sharekan. Satu benda adalah presentation tu saya rasa tak berapa banyak pun sebenarnya, tapi boleh juga saya sharekan. Saya boleh sharekan juga mengenai, kalau ada yang boleh dengan saya akan sharekan tentang tu. Dan juga terakhir sekali, bila kita dapat kelulusan nanti, kita akan sharekan juga teaching material untuk setiap modul tu, insyaAllah. So ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita mengundurkan diri? Kalau cikgu ada masalah apa-apa dari segi duit, just bagi tahu saya. Mungkin saya akan cuba adjust apa yang patut supaya sekolah cikgu dapat at least kurang-kurangnya satu atau dua perkakasan lah untuk pelajar-pelajar cikgu. Sebab kadang ada sekolah di Sarawak tu kadang dia satu atau dua je, kadang dia order dia sebab sekolah dia kecil, pelajar tak ramai. Saya akan cuba ikhtiarkan supaya dengan apa saja bajet yang ada tu, ikhtiarkan supaya sekolah tu mendapat set microbit yang diperlukan untuk mengajar nanti, insyaAllah. Okay, ada apa-apa soalan? Saya buka. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian saya. InsyaAllah lah, kalau pada masa-masa akan datang, kalau dijemput, InsyaAllah saya akan terangkan dengan lebih mendalam lah, semua dari segi aspek teknikal dan macam mana cikgu untuk troubleshoot. Sebab kadang saya tahu kita bukanlah orang yang bukan orang kata kita ada engineering background ke, kita bukanlah programmer ke. Sebab bagi saya cikgu RBT dia macam Superman, semua dia tapau. Tapi insyaAllah nanti saya jangan risau, kami akan cuba bantu mana yang boleh dari segi, bukan saja dari segi aspek teknikal, juga daripada aspek training nanti, insyaAllah. Okay, saya serahkan kepada Encik Alfian.
Okey, terima kasih banyak Encik Izzuan atas penerangan yang cukup jelas tadi sebenarnya. Dan saya rasa apa yang cikgu-cikgu ni perlukan sebenarnya pengenalan je lah. Yang selebihnya saya yakin cikgu-cikgu boleh explore sendiri kot. Kan? Okey, kita banyak bantuan kat sini Kita ada Encik Izzuan, kita ada Encik Farid, dan kita ada dekat YouTube channel tu untuk membantu kita untuk dapatkan lebih kefahaman dalam bidang Makcode dan Makrobi tadi. Okey, so seterusnya saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Encik Izzuan dan Encik Farid, dan harap lepas ni kita ada hubungan yang berterusan dan berjemu lah Dan Encik Izzuan pun tadi ada kongsikan nombor telefon dia, maksud dia sedia dihubungi bila-bila masa lah. Tadi tu Encik Izzuan. Boleh. Ada apa-apa soalan terus kita WhatsApp saya. Masalah. Okey. Rumah dekat je dah Kelantan kan? Okey. So harap nanti mungkin kita boleh buat sesi yang lebih teknikal lah, lebih kompleks lah. Yang tadi tu rasanya saya yang first time dengar ni pun insyaAllah boleh ikut lah. So nanti mungkin nak kena bagi satu set juga kot untuk saya try sendiri macam mana kan. Okey, so yang seterusnya tindakan seterusnya guru-guru sekalian, guru-guru KP sekalian, ketua panitia sekalian. Okey, boleh sampaikan, boleh sebar luaskan di sekolah masing-masing. Kalau rasa-rasa memerlukan bantuan tu mungkin boleh collaborate lah dengan sekolah. Untuk buat in-house training dengan cikgu-cikgu sekolah. Okey, saya tengok kat sini pun jumlah makin berkurang dari 77 pula. Saya tak sempat share lagi SPL KPM tu. Okey, tak apalah, nanti kejap lagi saya share. Dan sebelum saya menutup majlis ni, ada beberapa perkara lah yang perlu saya maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya berkenaan dengan in-house tadi lah. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak boleh buat seorang, collaborate. Kalau boleh buat sendirian, dalam sekolah sendiri, masalah teruskan. Dan tuan-tuan dan puan-puan buat minit curai sendiri lah untuk sekolah masing-masing. Okey, dan seterusnya berkenaan dengan PDBR Nak dapatkan respon cikgu juga dengan PDBR macam mana Ada satu-satu respon tak sini PDBR? Okey, tak apa, berkenaan dengan PDBR ni saya nak maklumkan yang kita ni sebenarnya dapat sharing daripada sekolah lain berkenaan dengan subjek-subjek lain lah, macam matematik, bahasa Melayu, pendidikan moral, pendidikan seni pun kita dapat feedback lah Jadi guru RBT kita tak dapat apa-apa lagi. Okey, jadi kalau ada PDBR, maka tak kira lah dalam apa cara sekalipun yang cikgu nak jalankan, harap share lah Kalau tak, kalau sudah nak share dekat group, boleh share saya personal lah. Dan saya nak maklumkan juga di PDB Pegulangan sekarang kita ada lagi 2 orang pegawai yang menguruskan bidang event ni, iaitu Puan Khalidah ada lagi dalam ni, dan Puan Aisyah. Puan Aisyah rasanya tak ada dia urusan lain. Puan Khalidah ada kita tak apa, saya akan share sekali nombor, saya akan masukkan lah nombor telefon Puan Khalidah di dalam grup WhatsApp KPRBT Okey, dan seterusnya KPRBT yang tak ada lagi dalam grup, ada tak ada sini? Saya ada nama-nama sekolah tu. Okey, kalau ada tu minta PM saya supaya saya boleh masukkan dalam grup nanti. Nombor telefon saya 019 240 7707. Saya ulang lagi sekali 019 240 7707. Okey, yang tak ada dalam grup lagi minta PM saya supaya saya boleh masuk ke dalam grup. Okey, berkenaan PDBR sambungan sikit. Okey, kalau sampai satu tempoh masa ni saya tengok tak ada juga perkongsian daripada guru-guru. Mungkin saya kena pick lah mana-mana sekolah Boleh ikut Okey, dia boleh, cikgu boleh kongsikan lah dalam bentuk mungkin cikgu nak bagi ke ataupun cikgu dah siap ke cikgu nak kongsikan, ataupun cikgu just maklumkan apa cara cikgu buat, sama ada secara online, offline ataupun onsite. Cik Afian, Ya saya. macam sekolah Bandar Licin, Kak Mai memang buat grup RBT setiap kelas, Telegram. Okey. Jadi dia punya pembelajarannya sebenarnya kami menggunakan kuis, kami akan buat Google Form. Lepas tu tugasan satu lah. Tugasan 2 kami akan buat projek lah ikut kita punya unit RBT lah.
Yang dia ada yang saya sesuaikan dengan PDPR sebab tak boleh nak guna bahan-bahan di bengkel, jadi kita sesuaikan lah. Kalau bincang dengan perlukan pentadbiran sesuai. Itulah. Kalau Cik Alfian nak tengok hasil murid, kebanyakannya mereka akan hantar dalam bentuk video, slide PowerPoint, hasil kerja mereka. Okay, I see. Okay, Puan Mai minta nanti invite saya masuk dalam grup tu satu kelas pun jadilah, nak just tengok je macam perjalanan dia. Boleh, saya ada 14 kelas. Okay, 14 kelas Cikgu lain pun kalau ada tu mungkin boleh buat macam tu lah invite kami lah dalam grup tu sebab kami nak tengok je cara perjalanan macam mana supaya ada benda yang kami boleh laporkan lah. Setakat ni tengok kalau bidang lain banyak juga melaporkan kenaan dengan BDPR ni. Jadi yang bidang event ni kami masih menunggu lagi. Okay, saya nak share link SPL KPM dia. Okay, saya dah share tu, share ruangan chat untuk SPL KPM. Masukkan dalam WhatsApp juga lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Daripada cikgu ada apa-apa lagi ke yang nak kongsikan? Saya rasa itu aja. Jadi kalau cikgu-cikgu perlukan bantuan, bukan sekadar latihan, bukan sekadar main kuis saja, tapi kalau latihan cikgu perlukan, just inform pada saya macam Cik Alfian kata boleh kumpul 2-3 sekolah ke apa. Saya akan bantu dari segi latihan tu, saya akan buat untuk PPD ulangan saja. Jangan PPD lain lah. Saya akan berikan secara percuma lah untuk cikgu-cikgu ni kalau cikgu perlukan. Okey, saya rasa itu saja. Okey, yang kata tak dapat masuk saya baru buka ni, boleh masuk je sekejap saya cuba buka link lain. Ada kata yang daftar, okey. Kita boleh masuk dah tu Kucing. Sistem available sekarang ni, saya tengok tadi sistem available, tapi tak apa, cuba takut sesak ni, cuba kejap lagi pun tak apa, saya dah WhatsApp dekat group Mandi dia. Okay, daftar. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Izwan dan Encik Muhammad Farid lagi sekali dan juga barisan JU. Okay, dan juga KPRBT sekalian. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi lah di sesi yang lain pula. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih.